Assalamualaikum anak-anak teacher. Apa khabar semua? Sihat? Okey, alhamdulillah. Pada minggu lepas sudah pun kita belajar berkaitan dengan haji, dengan tawaf. Video-video yang lepas kan kita dah belajar banyak berkaitan haji. So, hari ni kita nak belajar tajuk apa? Hari ni kita akan belajar tajuk melontar jamrah. Melontar jamrah apa tu teacher? Okey, melontar jamrah ni adalah termasuk salah satu syarat wajib haji. Untuk umat Islam yang menunaikan haji yang pergi ke Mekah tu nanti dia diwajibkan untuk melakukan melontar jamrah. Diwajibkan. Kalau tak buat kena apa? Kena denda. Melontar jamrah ni kan dia ada 3 jenis tau. Dia ada 3 jenis. Jadi 3 tempat dia kita kena pergi. Tempat yang pertama, tempat yang kedua dan ketiga. Yang pertama ni namanya Jamratul Ula. Jamratul apa? Jamratul Ula. Yang kedua pula dipanggil Jamratul Wusta. Jamratul Wusta. Okey, yang ketiga pula ada 3 kan. Yang ketiga pula namanya Jamratul Aqabah. Jamratul apa? Aqabah. Okey, ada 3. Yang pertama tadi apa? Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Ada 3 jenis jamrah. 3 ni kita kena pergi juga nanti. Ada waktu-waktu dia tertentu. Okey, pada 10 Zulhijjah. Bila 10 Zulhijjah, bila kita sampai di dekat jamrah, kita kena pergi mana dulu? Ada 3 kan? Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Pada 10 Zulhijjah kita kena pergi Jamratul Aqabah dulu. Kita pergi melawat ke tempat Jamratul Aqabah dulu. Di sana kita buat apa? Kita pergi ambil gambar, kita pergi main lari-lari. Bukan, kita pergi sana untuk apa? Melontarkan batu dekat Jamratul Aqabah. Kita pergi Jamratul Aqabah dulu, kita dah lontarkan dia. Dan setelah selesai lontaran batu sebanyak 7 kali kan, kita dah lontar. Dan selepas itu kita akan untuk jemaah haji akan dicukur atau dipotong rambutnya. Lepas dah lontar tu, semua yang yang terlibat, semua jemaah haji akan dicukur atau dipotong rambutnya. Paling kurang berapa helai rambut? Berapa helai? 3 helai rambut paling kurang. Kalau lelaki tu nak botak, boleh tak? Saya nak botak lah teacher. Saya nak botak lah. Boleh. Tapi kalau perempuan, perempuan macam mana? Perempuan tak boleh lah. Kan lelaki boleh lah botak kan? Okey. Kalau perempuan, masa kita nak dicukur tu, nak cukur rambutnya tu, nak dipotong, perempuan potong lah rambut. Boleh ke perempuan potong depan lelaki? Tengah jalan-jalan ni buka tudung depan lelaki, boleh tak? Tak boleh. Jangan macam tu. Sorok sikit, pergi tempat yang tersorok, yang tertutup sedikit, baru guntingkan sikit rambut sebanyak berapa? 3 helai rambut tadi kan. Okey, kita potong rambut, kita cukur rambut tu sebagai tanda kita bertahallul untuk keluar daripada larangan ihram. Itu sebabnya kita kena gunting rambut. Panggil apa? Tahallul. Kita gunting rambut tu kita panggil tahallul. Okey. Lepas tu masa kita gunting rambut tu, kita tak boleh sesuka hati. Pagi-pagi tu nak potong lah teacher, baru sampai jamrah, baru je buat belum buat lagi melontar Jamratul Aqabah, tiba-tiba nak potong rambut lah. Boleh tak? Tak boleh. Dia ada waktu dia. Bila waktu dia? Bila pada dilakukan selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Bila? Selepas separuh malam Zulhijjah. Waktu tu kita
bolehlah potong rambutnya. Okey, pada hari keesokannya apa? Bila? Pada 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah kita kena pergi ke tiga-tiga tempat jamrah tu. Ada 3 tadi kan? Kita kena pergi ke tiga-tiga tempat tu. Poin yang pertama, tempat yang pertama, kedua, ketiga. Jamrah yang pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama tadi kita cakap apa nama dia? Jamratul Ula. Kita pergi masa 11 Zulhijjah tu, kita pergi dulu Jamratul Ula. Lepas tu dah baling, dah melontar batu. Lepas tu kita pergi yang seterusnya. Seterusnya apa? Jamratul Wusta. Kita pergi Jamratul Wusta. Kita dah lontarkan sebanyak 7 kali. Berapa kali kan? Setiap tempat tu kena baling 7 kali tau. Lepas tu kita pergi yang terakhir ni apa? Jamratul Aqabah. Itu yang terakhir. Kita dah lontar yang tempat jamrah yang terakhir. Selesailah kita dekat Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Selesailah kita punya tugas dekat situ. Masa baling tu, kita tak boleh sekadar baling dia baling macam tu. Tak boleh. Masa dekat Jamratul Wusta tu, kita dah baling. Kita kena berdoa, sambil tu berselawat. Kita baling masa kita melontarkan batu tu, kita sambil tu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ke, kita berzikir ke, kita agungkan nama-nama Allah, kita baling sambil tu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Semua faham tadi kita cakap apa? Kita ulang balik. Okey. Pada 10 Zulhijjah kita pergi mana dulu? Kita pergi Jamratul Aqabah dulu. Ada 3 kan? Kita pergi Jamratul Aqabah. Kita dah lontarkan batu sebanyak 7 kali. Lepas tu kita buat apa? Kita gunting rambut. Kita cukur rambut sebanyak paling sekurang-kurangnya berapa? 3 helai rambut kan. Lepas tu harinya 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. 2 hari tu kita buat benda yang sama. Kita pergi 3 tempat tu. 11 dan 12 tu kita kena pergi 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Okey. Kisah di sebalik wujudnya jamrah. So sekarang teacher nak terangkan macam mana wujudnya jamrah. Macam mana sejarah jamrah ni, teacher? Macam mana boleh adanya jamrah ni? Mana datangnya jamrah ni? Okey, ingat tak masa teacher ada pernah cerita dekat tadika pasal masa hari raya Aidiladha kan, hari raya korban. Ingat tak kisah pasal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengkorbankan anak kesayangan dia, siapa? Nabi Ismail. Masa tu ingat tak cerita yang pasal Nabi Ibrahim? Allah nak duga ni Nabi Ibrahim. Allah pinta untuk dia korbankan anak dia. Masa tu nak sembelih anak dia ni, nak korbankan anak dia ni, masa dia nak melakukan tugasan tu, apa yang Allah perintah tu, time tu kan syaitan datang. Syaitan datang, dia buat apa? Dihasutlah Nabi Ibrahim. Dia hasut, jangan buat tu, jangan engkau jangan korbankan anak kau tak sayang anak kau. Dihasut. Dia macam mendatangkan keraguan, mendatangkan keraguan dalam diri Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim seorang yang kuat dan seorang yang taat perintah Allah. Dia dengar tak hasutan syaitan tu? Tak. Nabi Ibrahim ni orang yang kuat. Dia lawan syaitan tu. Dia nak juga buat perintah Allah. Dan masa tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril perintahkan Nabi Ibrahim untuk melontarkan batu kepada syaitan tu. Lepas tu Nabi Ibrahim pun dia ambil 7 biji batu. Lepas tu dia lontarkan dekat syaitan, dia baling. Siapa yang suruh tadi? Malaikat Jibril kan. Dia suruh Nabi Ibrahim kutip batu sebanyak 7 biji batu. Lepas tu dia baling dekat syaitan. Syaitan tu lari lintah pukang. Kacau lagi kan. Kacau lagi Nabi Ibrahim nak buat perintah Allah kan. So kat situlah wujudnya Jamratul melontar jamrah sebanyak 7 kali kan. Tadi kan Nabi Ibrahim melontarkan dekat syaitan kan. So melontarkan jamrah ni untuk apa? Untuk nak menunjuknya pentingnya kita melawan nafsu kita, melawan nafsu kita dan
bisikan syaitan. Kita jangan dengar. Kalau kita rasa malas tu nak solat ke, nak buat perintah Allah tu, syaitan lah tu bisik. So kita kena buat apa? Kita azamkan diri kita, kita buat semua perintah Allah. Kita pergi haji tu, kita lawan dia, kita balik lontar jamrah tu sambil Allahu Akbar. Sebab tu syaitan takut. Okay, sekarang kita nak ajar cara-cara kita nak melontar jamrah macam mana. Melontar jamrah tu kita kena guna apa? Pastikan ada batu. Bila kita nak ambil batu tu je. Sebelum kita pergi ke jamrah tu, ingat tak kita pergi mana? Masa kita nak kutip batu dekat Muzdalifah. Tempat Muzdalifah kan kita kutip batu-batu tu. Kan kat situ lah kita kutip. Lepas tu kita bawa pergi ke jamrah. Time tu lah. Okay. Kita kutip batu tu. Kena ada batu tu untuk melontar dekat jamrah. Kalau tak ada batu, tak nak baling apa? Takkan nak baling kasut. Takkan nak baling awak pula kan. Kita kena ada batu. Masa nak melontar tu, kita kena lontarkan dekat betul-betul dekat jamrah. Jamrah tu ada tepi dia. Dan satu tu macam dinding besar tinggi. Lepas tu tepi dia ada macam tembok tepi tu kan. Kita kena masuk dalam. Jangan baling kat kawan, jangan baling ke orang. Kita masuk kat dalam tu. Sambil kita baling tu, bukan kita nyanyi 1, 2, no. Kita sambil kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baling sebanyak berapa kali kita lemparkan batu? 7 kali kan. Kita buat sambil tu, kita berzikir, kita berdoa dekat Allah. Semua kita buat. Okey, sekarang pula teacher nak ajar adab-adab melontar jamrah. Okey, ada lempar. Okey, yang seterusnya kena sabar menunggu giliran untuk melontar jamrah. Tak boleh tak nak guru tolak kawan. Tak mau macam tu. Kita kena tunggu giliran, kena sabar untuk melontar jamrah. Tak boleh rebut-rebut, kena beratur. Okey. Okey, alhamdulillah tamat sudah pelajaran kita berkaitan jamrah, melontar jamrah. Okey, cikgu dah cakap kat sini. Okey, so harap semua faham. Okey, assalamualaikum. Terima kasih semua.